Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini saya akan sambung perbincangan kitab Tazkiyatun Nafs ni berkenaan dengan fiqh hati, fiqhul qulub ataupun penawar penyakit hati pada muka surat 43. Pada muka surat 43, yang mana perbincangan pada malam ni masih lagi berkait dengan pergaulan yang berlebihan. Yang mana perbincangan kita ni sebenarnya dia menyentuh berkenaan tajuk muka surat 37 tu, sebab-sebab hati berpenyakit. Jadi sebab-sebab hati berpenyakit itu ada 8 perkara, bukan 5, 8 seperti yang saya telah sebut sebelum ni lah. Jadi pada malam ni sambungan kepada bahagian yang ketiga tu, ataupun C, iaitu pergaulan yang berlebihan. Muka surat 43, pergaulan dengan masyarakat melibatkan 4 jenis. Bila kita sebut kita bersaing, kita berkawan, kita bergaul ni, ulama Tazkiyatun Nafs bahagikan kepada 4 pembahagian. Perlu sangatlah kita tahu ni. Perlu sangat kita tahu supaya kita dapat memposisikan kedudukan kita semasa berada dengan orang lain. Yang pertama, pergaulan yang diibaratkan bagaikan makanan yang tidak dapat dielakkan dalam sehari semalam. Ini diibaratkan seperti keperluan kita kepada makanan itu. Tak boleh nak elak, kena bergaul juga. Seperti makan, kena makan. Kalau tidak, dia boleh melemahkan tubuh, meletihkan tubuh. Ini pergaulan yang pertama. Setelah seseorang melakukan pergaulan yang perlu, dia meninggalkannya. Kemudian apabila diperlukan semula, maka dia bergaul lagi, sehinggalah perkara tersebut berlaku secara terus menerus. Golongan ini adalah golongan ulama billah, yakni ulama yang beroperasi dalam masyarakat kerana Allah, di mana mereka menjalankan tugas menasihati manusia kerana Allah, menasihati untuk Allah, kitab Allah dan juga Rasul Allah tu. Ini seperti yang kita sedia maklum lah, nasihat, sebab dia berkait dengan hadis ni. Nabi kata ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat, yakni inginkan kebaikan. Jadi sahabat tanya, untuk siapa nasihat? Disebut untuk Allah, untuk kitab Allah, untuk Rasul Allah, untuk orang Islam, untuk pemimpin setengah riwayat, dan untuk seluruh orang Islam. Jadi nasihat untuk Allah ni maksudnya mana kita jaga agama Allah. Nasihat untuk kitab Allah, mana kita ambil manfaat, bukan sekadar baca, ambil manfaat daripada kitab Allah. Nasihat untuk Rasul, maknanya kita amalkan sunnah-sunnah yang ditinggalkan oleh Rasul. Nasihat untuk pemimpin Islam, kita membuat teguran kalau mereka tersilap. Nasihat untuk orang awam, orang Islam seluruhnya, maka kita bantu mereka sekadar yang kita boleh lah, tak kira lah dalam bidang apa. Sebab itulah para ulama menyebutkan bahawa nasihat yang dimaksudkan di sini adalah tindakan kerana inginkan kebaikan. Mana tindakan yang dilakukan kerana kita nak baik, nak molek, maknanya ikhlas lah. Bukan kerana nak dunia, bukan kerana nak nama, tidak. Baik, jadi dalam bahagian pertama ni, pergaulan sebegini diibaratkan seperti makanan kepada tubuh manusia. Sangat diperlukan, sangat diperlukan. Kalau kita boleh bergaul dalam konteks bahagian pertama ni, banyak sangatlah kebaikan. Dia tidak bergaul, dia tidak pergi jumpa orang kecuali kerana ada keperluan agama. Nak pergi buat laba gitu, kita kata ada lah. Habis masa dengan buat
minum air secawai, kedai kopi 3 jet. Tak berlaku pada pergaulan yang pertama ni. Baik, itu satu. Yang kedua, pergaulan yang diibaratkan sebagai ubat kerana diperlukan di saat perlu sahaja. Selagi mana seseorang itu berada dalam keadaan sihat, dia tidak perlu bergaul dengan masyarakat. Namun mereka tidak dapat lari daripada masyarakat dalam merealisasikan masalah kehidupan. Ia melibatkan lapangan seperti muamalat, perkongsian, nasihat dan penyeliaan, rawatan dan seumpamanya. Hak ni untuk orang awam biasalah ni. Hak tadi untuk ulama, untuk ulama keperluan dia. Sebab kalau ulama tak keluar dalam masyarakat, contoh kita kata ginilah, mana ulama tu tidak turun ke lapangan untuk membuat pembetulan terhadap masyarakat misalnya, rosaklah masyarakat. Jadi keperluan itu, jadi bila dia turun, dia jumpa, misalnya kita kata dia pergi kuliah misalnya, dan dalam kuliah tu dia sebut perkara yang sangat diperlukan kepada masyarakat. Dia tak takut dalam nak menyatakan kebenaran kalau kebenaran itu yang diperlukan oleh masyarakat. Tak boleh kita mengajar kita sebut orang suka saja. Kita tak sebut orang tak suka, walaupun hak tu hak perlu untuk masyarakat. Tak kena gitu. Tapi sebut tu dengan cara hikmah lah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kalau siapa mereka berdebat pun, wajadilhum billati hi ahsan. Kalau perlu berdebat, biarlah dengan cara yang baik. Itu panduan yang disebut dalam Quran. Hak tu nombor satu tadi. Jadi kita sebagai tidak ulama, tidak orang alim ni, mungkin tidaklah bahagian pertama tu. Hak bahagian kedua ni, iaitu pergaulan yang diibaratkan dengan ubat. Kerana dia ubat ni perlu ni bila ada masalah. Kalau seorang tu dalam keadaan sihat, dia tak perlu bergaul dengan masyarakat sekadar. Mana dalam agama Islam kita ni tak ada lah istilah tubik ni kerana puas dulu rumah. Sepatutnya lah. Tapi bukan semua orang boleh buat gitu. Kalau boleh buat gitu semua kan, tidak. Amin dunia ni nak. Tapi kukuk mana pun bagi orang yang, sebab itulah benda perkara ni yang menentukan tinggi rendah manusia dalam konteks agama ni. Dia kalau boleh buat tinggi, kalau dia boleh urus diri dia sampai dia hakkan pergaulan, kecuali kerana maslahat, hak tu banyaklah kelebihan dia. Banyaklah kelebihan dia. Jadi kita ni, kita ambil maklumat, lepas kita nak letak kita dalam posisi yang bagaimana, tu kena usahalah. Kena usahalah. Tu orang lain tak nak usaha untuk kita tu, sekadar bagi maklumat. Mana kalau kita nak kelebihan, kita kena sedar perkara ini dan kita kena buat perubahan lah. Kalau ada tak kena. Jadi kalau seseorang itu berada dalam keadaan sihat, tak perlu dia bergaul dengan masyarakat. Tetapi mereka tidak dapat elak daripada bermasyarakat. Misalnya dalam bab kemaslahatan hidup, kita perlu pada orang lain. Kena pergi kedai, kena beli, kadang-kadang kena pergi jumpa orang. Misalnya bab muamalat, perkongsian. Kadang-kadang dengan sebab kita ni tak bergaul dengan orang, jadi jumut pemikiran. Tu nasihat penyedia hak ni melibatkan pergaulan. Hak ni untuk orang awam lah. Yang ketiga, pergaulan yang diibaratkan sebagai penyakit mengikut perbezaan martabat seorang, jenis, kekuatan dan juga kelemahannya. Hak tadi, hak nombor 2 tadi, berdasar pada saya tengok dalam kitab lain, saya tulis begini, hak nombor 2 tadi, pergaulan biasa yang tidak boleh dielakkan. Hak tu nombor 2. Hak nombor 3, pergaulan yang diibaratkan sebagai penyakit mengikut perbezaan martabat, jenis, kekuatan dan juga kelemahan. Pergaulan dengan orang yang seumpama ini tidak menguntungkan. Tak kiralah dalam urusan dunia ke urusan akhirat ke, dah hak ni pergaulan sebegini perlu dijauhi. Makna orang yang kita nak bergaul tu, dia bukan jenis yang baik. Mana kalau kita bergaul dengan dia, hak kita dengannya fitnah, sangka buruk, duk cara orang atau cara benar tak perlu. Kalau orang lagu tu tak perlu kita terlibat dengan dia. Sekadar jumpa wisalat, assalamualaikum, doa kebaikan, lepas tu tak perlu kita nak habis masa dengan dia. Ini peringkat ketiga. Jadi maknanya sini dia ada proses mengenal pasti rakan berbual kita tu. Orang yang kita nak bergaul tu kena kenal pasti. Di sini ana catat pergaulan yang wajib dielakkan. Pergaulan ni maknanya terlibat dalam itu, ke sekadar jumpa wisalat, tanya sepatah dua sihat ke, lepas tu kita putus pergi, sekadar tu tak apa, boleh pahala tu. Ni nak buat rakan dalam pergaulan, ni tak boleh.
Kadang-kadang mari masjid pun tak dapat kebaikan dengan orang lagu ni. Sebab tu dalam kitab fiqh kalau ada jenis orang-orang jenis orang panggil bercakap tak jaga, manakala kita duduk dengan dia jadi lupa Tuhan, bahkan kita pun jadi masuk maklumat tak betul dalam pemikiran kita. Orang lagu ni kalau dia duduk tiali ni, kita duduk tiali sana. Tu mari dalam masjid. Itu ada sebut oleh kitab fiqh. Siapa begitu? Sebab kalau kita mari duduk tempat dia agak Allah hadirat ni pengalaman anak apa? Nyak kecek tak berhenti. Tak berhenti. Wah, tu anak kena dah tu. Malah sebutlah berat benar lah. Daripada sampai Kelantan ni tak berhenti kecek. Berapa jam tu? Kata berat lagu ni tu. Kita nak tidur tak nurus, kita ni kadang-kadang nak mikir benda-benda lain tu. Bunyi sama. Ada jenis-jenis lagu tu. Jadi kalau lagu tu cuba elaklah dengan cara yang baik. Tak perlu. Ni termasuklah pergaulan yang tidak perlu dan perlu dielakkan. Hak ni dia sebut sebagai penyakit. Hak tadi disebut sebagai makanan. Yang mana keperluan asas tu. Bergaul dengan ulama, bergaul dengan orang baik, bergaul dengan ustaz lah kita kata. Tu seperti kita perlu pada makanan. Yang kedua tadi obat. Ketika-ketika saja perlu. Ni penyakit. Yang ketiga. Yang keempat, pergaulan yang diibaratkan bagaikan menjerumuskan diri ke lembah kemusnahan dan kebinasaan. Pergaulan dengan orang seumpama ini tidak ubah bagaikan orang yang memakan racun. Mana dengan sebab kita berat pada hak nombor 3 tadi lah. Berat pada nombor 3 tadi. Hak ni tentu jadi rosak kita kalau berkawan dengan dia. Kalau kita boleh pastikan begitu, tak payahlah. Jadi pergaulan dengan orang seumpama ini tidak ubah bagaikan orang yang memakan racun. Jika ada penawar yang baik, mungkin dia akan sembuh, dan jika tidak, dia akan menjadi destinasi orang-orang yang mengucapkan takziah pada ahli keluarga dia. Parut dia begitu no. Jadi dengan sebab kita sayang dia, supaya mati dah hati tu jadi. Seperti mana tubuh mati, orang dia ucap takziah lah. Siapa gitu. Mereka ini adalah ahli bid'ah dan orang-orang sesat yang menjauhi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menghalang orang ramai dari jalan Allah. Tidak wajar sama sekali bergaul dengan orang seumpama ini. Kerana pergaulan dengan mereka ini boleh mematikan hati dan juga boleh mendatangkan penyakit. Ni lebih bahaya daripada yang ketiga tadi. Lebih bahaya. Kita ni jadi mati hati. Na'udzubillah min dzalik. Hak ni lah sebenarnya yang dimaksudkan dalam hadis apa ni, Riyadhus Salihin itu. Hak cerita 99 orang bunuh orang tu kan. Biasa kita dengar kan. Ni lah. Sebab itulah bila dia pergi jumpa, ni ana ringkaskanlah, bila dia pergi jumpa orang alim tu, hak jumpa orang jahil tadi, jahil kata berat doa dah tu kalau 99 orang Tuhan tak terima dah tu. Dia pun cukup 100. Dia tekan kawan tu. Tapi perasaan nak bertaubat tu masih membara lagi. Dia pun ada orang, dia pergi jumpa dia ni bukan ahli ibadat tapi orang alim. Bila dia jumpa orang alim tu, orang alim pun kaunseling dia. Maknanya taubat ni tak tertutup pintu taubat sehinggalah nyawa berada di halkum itu. Itu untuk individu. Dan pintu taubat tertutup secara umum bila matahari naik secara menyongsang itu. Jadi bila dia kaunseling, kata-kata terakhir disebut oleh orang alim tu, kamu kena hijrah. Inilah sebab kalau duduk kampung dia gaul pula dengan orang semih dengan dia tu. Dia akan gaul pula dengan orang yang menjadi penyebab dia bunuh orang. Tadi dia kena berhijrah kerana di kampung sebelah sana tu orang baik-baik saja. Dia pun berhijrah, tak ada siapa mati kan. Lepas tu dalam riwayat tu Nabi sebut Allah hantar malaikat supaya dia panggil inhah ni makna enjok. Orang kata enjok sikit supaya lebih dekat pada tempat dia nak pergi tu. Katanya dah sahasta dalam riwayat tu sebut lebih dekat ke destinasi tempat dia nak hijrah, akhir sekali masuk surga. Hak ni kalau kita perhati mengikut ulama, tak ada nak sembahyang pun dia ni. Tak ada nak buat apa-apa, mengko tak siapa lagi tepat. Lagi mati dalam perjalanan. Tapi niat tu ikhlas lah. Allah terima taubat dia. Jadi hak anak nak kaitkan dengan hak ni, kenapa orang alim kata kena hijrah? Sebab kalau mu duk kampung mu akan jadi mengulangi kesalahan yang sama. Mana perlu kadang-kadang. Baik, itu 4 perkara hadirat. Pergaulan pertama yang diibaratkan keperluan asasi, yakni ulama, gaul dengan ulama.
ulama ni jumpa sekali-sekala tak apa dah. Sebab itulah bila kita jumpa orang alim, orang soleh, kita kena minta dia doa. Doa saya sikit ustaz, tok guru ataupun tok guru Quran kita ke. Kita tahu dia ni orang molek. Bukan tawak dosa, orang molek. Nak cari orang tawak dosa kat atas dah, lepel lah kita. Nah, yang kedua ni ibarat sebagai ubat. Ubat ni tahi perlu. Yang ketiga ni ibarat penyakit. Ni kena tengoklah orang tu kadar lah macam mana. Mana kalau kita pergi jadi ada penyakit kita. Jadi orang tu setara mana tu kesal dia. Yang keempat ni paling teruk. Maknanya kalau kita berkawan dengan dia, dia akan menjerumuskan kita ke lembah kebinasaan dan kemusnahan. Ni berat lagi lah. Baik, seterusnya kita pergi kepada poin yang keempat, iaitu makanan yang berlebihan. Makan banyak terlanjur, lebih daripada keperluan. Kelantan panggil sapa skop buruk tu. Sapa skop nak rokok tak apa nak boleh. Tu kalau berat benar lah tu. Cuba kita tengok di sini apa maksud makanan yang berlebihan. Antara perkara yang membinasakan, ni disebut sebagai al-mubiqah juga ni. Al-mubiqah, sesuatu yang membinasakan. Antara perkara yang membinasakan yang paling besar kepada manusia ialah orang panggil nafsu makan. Nafsu perut ni. Syahwat perut ni makna nafsu makan. Luar biasa. Ana pernah jumpa, mati dah dia sebutkan Anas dia lah. Sebelum dia minat kepada sunnah, dia ni orang kaya. Kira kaya tu maknanya tidak kaya benar, cumanya dia pernah dapat tenda tu kat Limones setahun dapat tenda. Kaya lah. Dia siapa dia ambil tiket kapal terbang nak pergi makan nasi. Ambil tiket pergi balik suruh makan klik. Nasi ke berapa, tiket ke berapa tak kira dah. Asalkan perut dia boleh memenuhi keperluan perut dia. Dia sebut lah. Mana mewah sungguh dia hidup, dia kata. Saya dia apa? Dia sebut lah ni, dia sebut ni. Ni dia ayat kanan nasi cabai pak tu mengah nasi ayam kapung. Dia makan sedap, dia pelawar, saya dia mari, saya dia apa jenis pun dia juga. Bawa beli tiket tu mari kerana nak makan, dia pergi ambil depot suruh makan klik je. Tu nak ayatnya ada piti. Tapi kat dia kata teruk benar lah. Tapi sempat dia lama juga. Dia duduk dengar kita kuliah pun 7-8 tahun juga. Lepas tu meninggal dunia kerana sakit. Sebab apa? Ni lah makan berat dah. Dia apa sebut? Dia sebut kan, ya atas saya jadi gini Ustaz ni, saya tak jaga masa muda. Makan pelik-pelik dia kata. Dia tak kira asal kena selera dia. Tak kira dah berapa. Kadang-kadang satu meja 500 boleh bayar. Jenis-jenis gitu. Dia beli tiket kapal terbang, nak makan. Bagi anak tu lebih dah tu. Pasal orang ya lebih dah. Ada maksud. Tapi mujurlah dia ni. Dia kira menyesal. Lepas tu jadi nak pada sunnah. Dia ikuti pengajian, berubah dia akhir hayat dia. Lepas tu dia duduk sedih pada anak dia tak sempat nak rawat. Masalah kehidupan anak dia, setengah tu berubah, setengah tu doa tu dia sedih benar. Dia kanan diri tu. Ada di kalangan kita gitu. Tapi dia sendiri berubah, beberapa orang anak dia berubah. Tapi beberapa orang tak berubah. Tapi dia sedarlah itu kerana kesilapan dia. Bayangkan ayah dia lagu tu, anak lagu mana? Tu. Semua tu hadrat faktor pergaulan juga tu. Dia bawa kepada makanan berlebihan pula. Engkau orang kaya. Orang kaya. Baik. Cuba kita tengok di sini. Jadi antara perkara yang membinasakan yang paling besar kepada anak Adam iaitu manusia ialah nafsu makan. Syahwat perut itu. Kerana sebabnya lah Nabi Adam AS dan isterinya Hawa itu dikeluarkan daripada syurga, negara tempat kekal abadi, kepada negara yang hina dan penuh kefakiran. Itu bahasa majas. Bahasa majas tu. Baik. Perut pada hakikatnya adalah sumber syahwat, sumber penyakit dan sumber kepada pelbagai bencana. Ia diikuti oleh syahwat. Lepas bila kenyang doa tu dah makan, kadang-kadang tak kawal, orang panggil makan ikut nafsu, dia pergi pula kepada syahwat yang lain, iaitu syahwat nafsu seks itu. Dia pergi kepada syahwat seks, kemudian diikuti pula dengan syahwat makan dan perkahwinan. Di rumah hak tu, dalam hidup dia hak tu ya. Dia nampak, dia jamu hak tu ya.
Kalau seseorang itu menjaga perut dengan berlapar dan menyempitkan jalan-jalan syaitan, makna kenyang, orang panggil makan tak terkawal, inilah dia adalah pintu masuk syaitan untuk merosakkan nafsu manusia. Sebab nafsu ni perlu. Tak ada tu beratlah. Tak ada nafsu makan, tak ada nafsu pada perempuan, tak ada nafsu pada lelaki, boleh rosak hidup manusia. Kena ada, cuma perlu dikawal. Ini kita terkawal. Kita bincang ni makan yang tidak terkawal. Sudah tentu perlu akan tunduk dan patuh kepada Allah. Sebab itulah ada syariat puasa mingguan, puasa Isnin Khamis. Tu sebenarnya sebab itulah ana setuju sebenarnya ada sebuah buku tu. Dia ni asalnya ngaji, ana tak ingat nama apa, lama dah buku ni. Baca ni tahun 93 lagi. Kitab guru lah ayatnya tu, kata Maulid lah baca buku ni. Tak ingat nama berapa, Tahir, Syekh Tahir tak silap. Dia ni orang India. Dia ni ngaji agama ni sampai peringkat Dauratul Hadis. Alim lah, orang cerdik. Lepas tu dia ngaji pula bahagian kedoktoran, sampai jadi doktor pakar. Dia tulis sebuah buku hubungan puasa dengan kesihatan. Yang dikatakan bila anda puasa anda sihat. Dia bincanglah. Benda ni antara fokus utama dia juga. Iaitu orang yang berpuasa ni dia tidak akan dapat hikmat puasa kalau dia tidak jaga waktu malam. Jaga waktu malam tu maksudnya makan je lah. Hak bulan Ramadan tu. Ana sebut dah dulu, kita sebut apa kali dah dalam perbulan bulan Ramadan tu dia makan buka puasa. Lepas tu morih pula lepas isya ni muka masjid sedia kan. Kelik timbuk pula tak habis tadi. Kadang-kadang nak tidur wui pula, takut apa? Perangak tak boleh makan dah, perut dia gini perangak tak boleh makan, dia kepul habis. Dia kata baik bazir pada batin. Dia mari falsafah tu kan. Lepas tu makan pula tu, sahur tu berapa kali malam? 4 ataupun 5 kali atau 4 kali lah. Lepas dia makan tu malam tu dia makan, lepas isya dia kelik tidur lalu. Sekali dua boleh kira sebulan amal lagu tu. Ni maka kesannya sangat buruk kepada dia, jadi terbaik. Bila sebulan amal gitu dia terbawa-bawa pada bulan Syawal dan sebagainya. Sebab tu bulan Syawal ni ramai orang sakit. Sebab apa tu? Kehidupan bulan Ramadan tu siang hari memang tak boleh makan, malam tu tak makan, luar biasa. Padahal kita duk ngaji sangat hadis Nabi makan sikit ya buka tu. Makan apa tu semaya ataupun makan tapi sikit je. Tu Jadi siapa-siapa pun kalau tak boleh kawal tu memang masalah lah. Ni lah. Jadi sebulan jadi latihan makan banyak. Terbawa-bawa sampai bulan Syawal. Ni cuba kita tengok di sini. Dan tidak akan bermegah-megah ni kalau kita jaga perut kita makan dengan keadaan makan mengikut sunnah lah, kita kata makan mengikut disiplin yang ditetapkan oleh Nabi. Orang itu akan jadi tunduk patuh pada Allah, ingat kepada Allah, tidak bermegah-megah, tidak melampau. Itu kesan dia. Apa tu? Semua tu isyarat kepada syaitan tak boleh ganggu dia. Makna di sini, kerana kalau kita boleh jaga makan minum, banyak dah tertutup pintu syaitan nak masuk ganggu kita. Tu maksud dia. Cuba tengok dalam sebuah hadis yang diriwayatkan menerusi Al-Miqdam dan Ma'di Karib, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ma mala'a adamiyun wi'a'a syarra min batnih hasbu ibni adam akalatun yuqimna sulbah fa in kana la mahalata fa thuluthun ta'amuh wa thuluthun syarabuh wa thuluthun linafasih. Nabi kata tidak ada satu bekas yang dipenuhkan oleh anak Adam yang lebih buruk daripada perut dia. Nyai si siapa tak boleh nak nyau. Nyai si makanan dalam perut tu siapa letih. Ni tak ada lah bekas paling buruk diisi siapa penuh tu perut lah. Cukuplah bagi seseorang manusia tu beberapa suapan makanan yang boleh menegakkan sulbi dia ni tulang belakang ni. Maknanya untuk jadi ada tenaga tu pada dah banyak tu untuk jadi ada tenaga. Kau ni dalam kitab tu dia bincang lah, orang kerja berat dia makan banyak tak apa, seimbang dia. Orang sepuluh kerja kapur tu daripada pagi kerja di benda dia makan 2 pinggir pun tak apa. Kita ni duduk kerja pejabat tu cokoh gitu dah tak ada stamina, tembok pula nasi parak nanya tak padan dengan stamina tu. Orang kapung tak apa semua sahabat Nabi dulu ada. Anda tengok sahabat Nabi ada makan banyak. Tapi tak apa, buat apa? Dia perang.
kerja berat, berlatih kuda nak hari, peluh sama. Enggak, kita ni peluh bedak, peluh ke makan banyak. Dia kata makan budu molek atau berjeruk atau belakang tebal lah buat. Dia ni kalau dia makan budu mesti 3 pinggir. Kata berat dah mungkin tu. Tu. Cuba kita tengok di sini. Nabi kata jika perlu juga hendaklah 1/3 untuk mana bagi 3. Perut ni kena bagi 3. 1/3 untuk makan, 1/3 untuk minum, dan 1/3 untuk pernafasan. Biar boleh nyawa, biar ada gear untuk nyawa tu. Makan tu. Baik, cuma sini anak nak sebut. Dia ada timbul isu je. Sahabat Nabi dulu faham kau ni benda ni. Kita ni duk ngaji, duk baca kitab ulama hurat dah boleh faham lah. Lagu ni Nabi ni dia tidaklah beri maklumat ni detail sebab kita. Dia royak gitu ya. Tapi berapa sahabat jadi naik tinggi dalam agama, Nabi royak hadis ni, Nabi tak hurat pun. Tapi faham selalu. Ya ke gitu? Ya ke sahabat faham? Ana catat di sini. Jadi sahabat Nabi dia tak faham pun gini. Cumanya kelebihan dia ke dia? Ni ana sebut di sini. Hadis ni kalau kita tak faham bagaimana sedikit makanan boleh mengundang banyak kebaikan, kita tak faham lagu mana makan sikit ni, apa kaitan makan sikit jadi jauh gitu, jadi baik. Lepas tu nak ukur lagu mana 1/3 makan, nak ukur lagu mana perut dia besar daripada perut kita. Nak kira lagu mana? Sini ulama kata hak ni sahabat-sahabat Nabi dia tak tahu perincian dia, cuma dia percaya ke Nabi ayat, dia percaya atas rasa beriman kepada Rasul. Kita makan sikit. Makan sikit tu lagu mana? Bila makan tu boleh naik kuda, bila makan boleh gear, cukup dah tu. Sebab itulah Imam Suyuti dia kata aku bila aku makan aku tengok. Imam Suyuti molek juga cara dia ni. Imam Suyuti kata aku bila aku makan satu makan aku duk perhati tengok. Misalnya kalau aku makan pagi aku tengok. Jadi ngantuk ke tidak? Tengok. Jadi kesal tu jadi letih ke tidak? Kalau ada kesal letih mudah ngantuk, aku tak makan dah makan itu. Berat juga kita nak buat lagu tu. Kat kita ni berhi kambing. Patai dipanggil patai jumpa. Kalau jumpa tu lepas berani pula. Dia kata biarlah. Kita start patai esok. Bila jumpa tu. Bagai-bagai tu ni. Sebab tu kata benda payah. Tapi siapa dia boleh buat? Ada kelebihan. Kelebihan ni bukan barang mudah nak dapat. Maksud rakyat bila kata kelebihan besar ni mana kena ada pengorbanan, kena ada pengorbanan ni hadirat. Kalau kita kecek pasal kena ada buah ok tu ok. Nak ok tu masalah tu nya. Kecek boleh belakang. Tengok tu Allah tak ada apa. Nak ok ke tak ni? Nak ok siapa orang bus pinggir, buahlah separuh. Nak ok gitu. Kalau pulut boleh ke ke? Enggak kena makan dia berhi pula. Sekat nak dia. Benda-benda gitulah pas. Sebab tu benda ni payah. Ana sebut tu bukan apa, sebab Nabi suruh sahabat dia 6 buah makan. Dalam riwayat Nabi suruh sahabat dia 6. Sahabat dia 6 buah. Sahabat kata sahabat kenyai makan. Tak apalah pokok tu muka dia kerja berat. Dia perang naik kuda. Sahabat dah nak lagi berlatih kuda. Kadang-kadang malam apa ada Nabi berlatih kuda. Sahabat sebut Nabi kadang-kadang dia tak ada nak berlatih kuda sehari. Malam naik kuda. Makan banyak. Tak apa bagi lagu tu. Ni kita lepas makan tidur, pola sawah, bangun-bangun dak. Benda-benda lagu tu lah hati-hati lah jadi buat. Tak kata kat orang ni, Anas di pun pernah sekali. Ni sekali orang ingat semua tu. Ni mula-mula jadi timing bulan Ramadan. Muka buka puasa di masjid ke makan tu tak patut orang tu jamu, orang ni jamu kita. Ada sama orang bagi makan di rumah. Tak boleh raya ke kau. Pergi ke hospital depan hospital kat tu kat 2-3 jam depan Balai Islam tu. Doktor tu pusing dia gitu. Dia kata memang klinik saya bulan Syawal maju lah dia tu. Bapa orang Islam makan banyak bulan Ramadan. Rupanya dia tak makan sehari. Malah dia bukan makan, dia tak darah. Tu bahasa Kelantan. Berat dia tak kena, tak kira lah siapa pun kena lah penyakit ni. Doktor kata bahaya saat dia ni awak kijak lagu ni. Dia kata nak okdah tu kata kita nak hilang malu ni. Okdah tu kalau tak tahu dia pun pakai senyap tak tegak doktor tu. Tahu tu. Tu nak ya. Benda kita mikir. Apa ni siapa Nabi sebut ni apa? Siapa Nabi sebut ni apa?
Maknanya perkara itu kena beri perhatian lah. Sebab itulah kalau kita tengok ulama-ulama kita inilah benda payah nak anak cuma kita baca kita Allah kata. Ulama kita dulu kadang-kadang dia kata kadang-kadang dia buat kalau dia gini ulama kita dia ambil kira antara makan dengan jarak nak makan pula tu kalau dekat dia kata bahaya. Dah makan dah pagi. Tiba-tiba pukul 11 makan pula. Dekat tu. Dia kata tak boleh tu. Sebab tu sungguh-sungguh dia buat tak tahu dia ikat perut. Ada makan dia tak kasi makan. Apa tu? Takut jadi tabiat. Bolehkah kita buat lagu tu? Oh kalau boleh waktu ada banyaklah kebaikan kita dapat. Siapa dia boleh buat insya-Allah dia dapat kebaikan. Ada lagi hadis lain yang Nabi sebut lebih berat daripada ni lah. Kita tengok selepas ni. Baik. Sebab itulah setengah-setengah ulama kata hadis-hadis ni kalau kita tak tahu lagu macam mana ni kita kurang makan menyebabkan kita jadi syaitan tak boleh masuk, tak boleh ganggu kita. Tak faham kita tu. Nah, zaman dulu ulama kata sahabat Nabi kelebihan dia. Mungkin sahabat Nabi ni anda boleh kata sahabat cerdik kita dengan setengah-setengah sahabat Nabi. Mungkin kita ngaji banyak perkara. Rupanya sahabat Nabi lebih dia bukan kerana cerdik ni. Sahabat cerdik ni bukan semua. Mungkin sahabat Nabi 70,000 paling kurang. Jadi orang ramai tu sahabat biasa buta huruf agama mana. Tapi apa dia dapat kelebihan dalam agama? Nilainya terletak pada dia yakin dengan hak Nabi sebut. Nabi sebut aku tak faham ke tak faham pun aku akan buat. Tu sikap sahabat. Tu. Benda-benda gitulah. Jadi kita nak buat lagu tu sebab tu sahabat Nabi jadi lebih. Sebab tu dalam kitab sebut sahabat Nabi jadi lebih kerana dia cerdik ke? Kerana dia hebat supaya saya nak bakar ke? Tak. Supaya saya nak bakar apa orang ya? Supaya saya nak hebat-hebat ni. Tapi hak biasa-biasa ni. Apa boleh masuk surga juga tu? Siapa dalam Quran kata masuk surga belaka bobok tu bapa? Sebab dia terima Nabi tu atas dasar iman bir-rusul. Ni payah ni. Dia tak faham pun dia ikut. Tu hadirat. Ni kita hak faham pun tak ikut lagi. Baca tu kat kitab ulama syarah faham nah. Masa baca kitab agak sedih nampak. Selepas tutup kitab tu lega tu. Benda-benda lagu tu lah hadirat. Cuma kita ambil maklumat dulu lah. Lepas tu kita pakat-pakat baiki. Sebab orang tak ada ilmu ni dia nak timbul kesedaran macam mana. Kena ada ilmu. Baik. Dia sebut di sini hak ni hadis ni sahih. Hadis sahih ni. Dalam Sunan Nasai. Tak siapa lagi. Ni antara hadis hujung lah ni antara hadis hujung. Hadis 1000 lebih. Maka kita duk baca tak siapa 900 lagi hadis ni. Di langgar tu ni 1000 hadis 1000 lebih. Baik. Hadis di atas dia sebut sedikit mengumpulkan asas penting berkaitan dengan perubatan. Dia mari seorang tokoh Ibnu Maskuwai. Ibnu Maskuwai ni dia orang Iran ni. Ana baca biodata dia nyasar Majusi. Setengah ulama kata dia nyasar sembah api ni. Tapi dia ni banyak baca, akhir sekali dia masuk Islam. Masuk Islam tu dia ni banyak bidang kepakaran bab falsafah, ilmu mantik, bicara tentang kimia. Dia ngaji sains pada zaman dia. Lepas tu dia ngaji pula bahagian doktor, tabib, ilmu tabib, tentang kajian tentang herba. Dia ni hidup dia habis homo dengan kajian tentang ilmu. Sebab tu dia banyak kepakaran. Ibnu Maskuwai ni ana buat catatan sikit ni. Dia ni mati pada tahun 421 Hijrah. Ibnu Maskuwai ni dia ni ahli sejarah. Ulama kata dia ni muarrikh, filsuf, tabib, dan dia ni mahir, dia ni ahli sastrawan dalam bahasa Parsi. Mungkin dia orang Parsi. Bahasa Arab sekira lah, hebatlah dia ni. Dia ni. Apa dia kata? Dia kata dia ni seorang pakar perubatan. Menurut Ibnu Maskuwai, dia ni seorang pakar perubatan. Dia kata kalau masyarakat memahami, menggunakan kalimahnya, beramal dengan hadis Nabi ajar ni, maksud dia tu sudah tentu mereka akan selamat daripada timpa dengan pelbagai penyakit dan bencana pada fizikal. Sudah tentu tak perlu lagi pada hospital, sebutir pada hospital negeri. Dan juga kedai-kedai obat pun pakai ada 2-3 butir gitu. Ni kedai obat sebab kedai kopi. Beliau berkata demikian kerana apa? Atas ilmu dia kata asal penyakit ni daripada perut. Nabi pun sebut gitu juga. Nabi kata Maidah ni asal kepada penyakit. Betul ni maksud dia. Makan tak terkawal.
Hak dalam kitab tadi dia sebut dia buat kajian. Dia buat kajian tu daripada 1,000 orang. 1,000 orang dia buat kajian. Dia buat kajian ni maksud dia interview lah. Dia kata bila dia buat kajian, lepas tu dibuat pula kajian secara makmal, rupanya perut kita ni kalau dia masuk sekaligus makanan yang berbeza rasa, dia memberatkan kisaran. Ma'idah tu nak bekerja jadi berat. Kecuali kita jarak, misalnya kita makan ke dia kuih ke dia, kita buka puasa kala pergi mandi, dia makan setok akok pergi mandi ke dia kuih limon jenis, air 3 jenis, nasi pula hampir 10 jenis masuk setok dalam masa 15 minit lah aku masuk. Dia kata mengikut kajian dia, masuk dengan pelbagai rasa makanan tu, dia menyukarkan ma'idah nak proses makanan tu. Sebulan amat gitu. Cuba fikir. Tu dia sebut dalam buku tu. Sebab tu bagus buku dia tu. Akhir sekali dia kata kena ubah tarikh puasa. Kena ubah tarikh puasa. Berani ya. Puasa-puasa ni bukan sekadar seseorang itu tidak makan dan minum dan tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa bermula daripada waktu subuh sehingga masuk angin. Dia kata tarikh tu akan berlaku silap faham. Kalau kita nak beri tarikh pun dia jangan tinggal. Falsafah puasa apa dia? Puasa ni salah satunya nak melatih, mengawal, menjaga pemakanan. Hak dari sudut-sudut lain tu betul lah, tapi hak tu penting. Sebab kalau kita tak boleh jaga hak tu, siang hari berpuasa, malam kita suka nak melakukan ibadat. Sedangkan orang panggil puasa dikenali oleh ulama. Puasa bulan Ramadan maksudnya, puasa bulan Ramadan ni ulama popularkan dengan bulan Ramadan ni adalah puasa di siang hari, beribadat di malam hari. Tu moto bulan Ramadan. Tak akan berlaku tu. Tak akan berlaku kalau tak jaga masa buka. Terawih pun kalau tu imam baca panjang sikit lah. Apalah tu imam ni. Berarti imam terap lebih sayat tu. Dia tahu lebih ni. Pada perut dia skop. Tu enggak nak khusyuk mana mai. Hok berat lagi kata tu imam. Mata ke dia ingat Quran agaknya baca tu aku sakit perut dia tu. Kitanya dia tu. Tu. Lepas tu boleh kala ke? Sekadar soh pekoh mai. Tak lih kelebihan apa satu. Apa tu? Makan tak jaga. Yang minum air tu benda-benda gitu dia bicara dalam buku tu. Sangat menarik dalam buku tu. Anda tak tahulah ada terjemuh ke tidak, anda baca tu dalam bahasa Arab. Baik, cuba kita tengok sikit lagi. Sebenarnya mengambil makanan yang sedikit dapat menjernihkan hati, menguatkan kefahaman minda, merendahkan nafsu, melemahkan hawa, keinginan itu. Padahal benda tu lebih kurang sama ya, ulama kata tu. Dan juga boleh mengawal kemarahan. Sebaliknya mengambil makanan yang banyak boleh menyebabkan jadi hati jadi tidak jernih, jadi keruh hati. Kefahaman pun jadi tumpu, mikir pun jadi tak kuat, tak tajam pemikiran. Nafsu pun jadi melonjak. Bahkan syahwat pun jadi tinggi, lepas tu mudah marah. Itu kesan daripada pemakanan yang tidak sihat mengikut sunnah. Imam Bukhari meriwayatkan menerusi Nafi', kata Nafi', dia kata Abdullah bin Umar menyatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'min ya'kulu fi mi'an wahid wal kafir ya'kulu fi sab'ati am'a. Itu terjemah itu perlu ditambah. Orang mukmin sebenar. Letak tambah sebenar. Sebenar tu, terjemah sebenar tu terletak pada alif lam itu. Alif lam tu dia memberi makna sebenar. Dia panggil alif lam hakikat dia. Al-mu'min makna orang mukmin hak sebenar, hak faham agama. Makan dengan satu perut saja. Ni hadis ni kena faham molek lah. Mana kalau orang kafir makan dengan 7 perut. Tak ada apa dengar kau kafir ki hati yo kok. Mana kita 7 perut pada perut dia besar pada perut kita. Dia kata gitu. Maksud ke dia? Cuba tengok tu. Baca ni dulu kata Nabi bagi Huraisi. Hadis di atas mengisyaratkan bahawa orang mukmin makan dengan meraihkan adab-adab syarak. Mana makan mengikut sunnah lah. Disiplin makan dia jaga. Iaitu makan dengan satu perut saja. Mana tidak makan banyak. Ni style orang Arab kecek ni. Orang Arab bila dia nak ayat makan banyak, dia kata makan 7 perut. Sebab kita kak 3 pinggir, 4 pinggir.
Tapi bahasa Kelantan dia ada lagi. Tu tak makan timbang kita ke darah. Tu bahasa Kelantan. Kena faham dalam konteks Kelantan. Orang kata kasar, tak ada, lembut benar bahasa Kelantan. Berat lagi, tu tidak makan terpanggil baham. Tu ejah dah tu. Kalau Kelantan kan ni, kau buatnya timbuk nasi, bahan nasi, timbuk nasi. Tu maknanya isyarat pada makan mungkin lebih kurang lembu cara dia makan. Orangnya bahan nasi ke tu. Tu balau Kelantan tu nak ayatnya teruk cara dia makan. Tak ikut kaedah agama. Tu. Jadi orang Islam ni kena gitu. Sebab tu dia guna istilah satu perut. Tu orang Arab dia kecek gitu. Tapi orang kafir ni 7 perut. Ana sempat rujuk dalam beberapa syarah hadis tu. Dia kata ni orang Arab biasa guna daripada dulu. Kalau makan banyak, sepuluh 7, makan 7 perut. Orang dia guna bahasa gitu. Perut satu ya belakangnya. Tapi makan banyak. Manakala orang kafir makan dengan 7 perut kerana makan menurut nafsu, gelojoh dan rakus. Patut tak kira dah hukum halal-halal. Orang Melayu ni, orang Islam kita ni tak boleh makan ni. Dalam agama Islam kita ni salah satu anda nak sebut kaedah lah. Kalau kita makan ni tu tiba-tiba sakit perut. Beberapa kali makan ni je sakit perut. Orang lain kita tak boleh makan, dia mengikut mereka tu. Makan ni tu tak boleh untuk kita dah tu. Kalau makan juga boleh menjenjah ke perut, sampai doktor kata bahaya, makan juga jadi haram makan ni tu. Itu mengikut kaedah. Sebab dia boleh merosakkan kita. Orang lain tak apa. Tu. Dalam hadis yang diriwayatkan menerusi Jabir bin Abdullah, beliau menyebutkan, ana ambil sikit lagi sebab minggu depan kena ingat ni, aku tak ingat nak sebut. Maknanya hari Ahad pertama setiap bulan tu ana tak ada maklum dah rasanya ni peringatan lah. Jadi kita ambil masa lebih sikit misalnya dalam riwayat lain Nabi sebut gini. Ni kata Jabir ni ahli, dia di kalangan sahabat ni. Jabir ni terkenal sebagai ahli masyarakat. Dia dalam bidang sosiologi lah. Dia kalau dia kecek, dia buat masyarakat. Misalnya antara kata-kata dia menarik, dia kata inna syarra syai' fil alam al-batal. Itu antara kata-kata dia masuk. Dia kata kami ni di kalangan sahabat ni menganggap orang yang ada kemampuan kerja tapi tak kerja, orang panggil menganggur tu, kami menganggap itu perbuatan paling jelek. Sebab itulah zaman Nabi dulu orang tak kerja ni dipandang hina. Dia boleh kerja, bukan cacat pun. Itu kata Jabir bin Abdullah. Dia pernah sebut dia. Sebab tu sahabat Nabi ni tak kerja. Sebab tu bila ada orang nak minta ke apa, Nabi kata munggi cari kayu api dalam hutan lebih baik lagi daripada duk dia takafaf, duk meminta-minta itu. Tu. Pergi cari kayu api, kalau lon enggak kerja rumah batu lah kita kata. Dan nampak tak ada kerja sangat. Kita tak okey, kita ni ada ijazah nak kerja rumah batu. Lepas tu duk senyap gitu, pakai duk perhabis berahmuk dapur gitu. Orang lain panggil pilih kerja lah. Nak tunggu ada kerja lah dulu mana-mana pun. Sahabat dulu dia anggap inna syarra syai'in fil alam, perkara paling jelek dalam dunia. Tu kata Jabir. Baik, ni hadis riwayat Jabir. Dia kata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ta'amul wahid yakfi al-ithnain wa ta'amul ithnain yakfi al-arba'ah wa ta'amul arba'ah yakfi al-thamaniyah. Kata Jabir, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, makanan untuk seorang sebenarnya boleh dikongsi pun makan 2 orang. Nabi isyarat kepada makan yang banyak tu, hak biasa orang makan tu kalau kongsi 2 orang pun cukup kenyang lagi tu. Makanan 2 orang, mana makan ni cukup untuk 2 orang, kalau kita kongsi 4 orang dah atas untuk seorang 2 orang, kalau 2 orang untuk 4 orang. Mana berkongsi makanan 4 orang boleh dimakan oleh 8 orang. Gapo dia hadis ni maksudnya? Hak Sayyidina Jabir sebut ni. Nak ayatnya makan ni sebenarnya kalau kita latih daripada awal dia makan sikit, dia kenyang, boleh kerja apa orang lain juga. Tu dia nak ayatnya. Kalau dalam syarah ni sebut gitu. Lepas tu hak ni makan ni hak orang Arab. Anda tengok dalam hadis, orang Arab ni makan banyak. Ada riwayat tu 100, bukan 100 biasa tu, dia makan seorang seekor. Biasa tu, kambing 4 orang makan seekor. Kita kata kambing kecil tu ustaz, tak tahulah kecil pun kambing.
Kecek-kecek pun kambing 4 orang makan. Memelah ana pergi ke Mekah dak, kita beli nasi 10 riyal sepinggir, kita boleh makan 3 orang. 2 orang tu kena ciri, seorang tak habis. Pok dia makan seorang, dia tepi anak. Orang kata habis kakak ni makan. No. Kita bagi 2 orang. Jalan. Tapi kalau kita kata kalau hak sikit dah nak bagi memang tak cukup lah. Ni maksudnya hak makan ni biasa orang makan. Hak kita kata orang hak tidak terdidik cara orang makan. Makan ni tu kalau kita bagi 2 masih kenyal. Makna di sini hadis ni makna ke dia ni. Kalau tengok dari syarah hadis Nabi nak suruh kita latih makan sikit. Tu maksud dia. Sehingga sekali-sekala kita makan sepinggan, bagilah latih biar lah kalau berasa sikit. Lama kelama dia jadi biasa, tubuh kita lebih sihat. Tidak mudah mengantuk. Ini dalam Sahih Bukhari. Tu maksud hadis ni tu. Walaupun setengah ulama kata hadis ni dia bukan sekadar nak mendidik supaya kita jangan makan banyak. Hadis ni juga dia nak mendidik dari sudut kemasyarakatan, kena mikir kepada orang lain juga hidup ni. Jiran kita sama mana? Nak kita makan tu sekolah nasi nambah dah. Siapa dia kata tak boleh nambah dah? Tengok tak kau jiran tu tak boleh kau hejah-hejah wui ke dia sepinggan. Tu maknanya ni bak masyarakat lah ni. Moga Jabir ke ni. Bak masyarakat lah. Gitu. Sebab itulah setengah ulama ana sepak rujuk dia kata hadis-hadis sebegini sebenarnya suatu latihan untuk kita mengurangkan belanja kita supaya kita dapat bantu orang lain. Sebab kadang-kadang manusia ni dengan sebab perbelanjaan yang tidak terurus tu menyebabkan tak boleh nak sedekah. Tak ada duit macam padahal belanja cuba tengok. Dapur beli lauk saja sampai 1,500 sebulan. Lauk geria yang beli. Benda-benda gitu kena kuat. Dia boleh kuat. Tu kan. Gitulah hadirat. Kemudian perkara yang kelima tu tidur yang berlebihan. Bahaya kalau kita perhatikan bahaya ni bahaya hak kena buat belaka, cuma jangan lebih. Tak boleh tak tidur. Dia kena tidur tapi jangan lebih. Siapa jaket lengung kepala kuat tidur. Tu balawah Kelantan tu. Berat benar lah tu. Kih berat. Siapa kena air gitu. Kuat benar tidur tu. Tak boleh kita. Gak tidur ni sedap. Tambah-tambah lepas makan. Tebal lama gitu. Gitu. Sekejap kita berhenti setakat tu dulu. Ni hadirat kena baca, kena renung pada diri sendiri lah. Tengok keadaan kita lagu mana. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.